Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita jaga kita. Bersama kalian lagi, seperti biasa, petang-petang anda pukul 3 petang, kita akan bicarakan tentang ilmu-ilmu dan juga manfaat info-info yang penting mengenai perancangan kewangan Islam dan pengurusan harta pusaka. Iaitu dalam program 15 minit bicara kewangan bersama Warhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu syafil al-Bami salim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bersama saya lagi Farid Maruslan, merupakan Extensive Manager di Warhamna Consulting Group, dan saya ditemani lagi oleh advisor yang baru. Baru macam minggu lepas Sobia. Hari ini kita bersama dengan Puan Yani. Ini membicarakan tajuk kita pada hari ini, iaitu plan hibah murah. Nampak tu. Mungkin ramai tanya, apa dia plan hibah yang murah? Nanti Yani, advisor kita akan menerangkan dengan lebih detail. Sebelum itu, biasalah khidmat sosial saya. Sering kita kata apa, gadgetkan, sering kita momokkan, sering kita kata apa, beri nasihat kepada penonton-penonton FB Live kita di petang-petang ni, iaitu itulah menjaga kata apa, norma baru kita sekarang di KL ni masih PKPB. Jadi kena amalkan penjarakan sosial dan jangan lupa, saya lupa sanitikan 3S, iaitu elakkan tempat yang sempit, elakkan tempat yang sesak, dan kalau boleh yang ni, kalau kita sembang tu jangan dekat-dekat, ada jarak jauh sikit. Dan kalau kita berada di luar atau ada urusan di luar, pastikan kita pakai face mask muka tu penting ya, dan menjarakkan diri, jarakan sosial 1 meter. Kalau tak ada keperluan di luar, janganlah nak pandai-pandai keluar, better lagi duduk di rumah, menonton FB Live bersama dengan Warhamna ni. Jangan lupa follow, share, like dan subscribe di ruangan ataupun komen, di ruang komen yang disediakan. Duduk ramai-ramai, panggil kawan-kawan, panggil orang kata apa, kalau boleh dengan anak beranak duduk. Sebab benda ni, petang-petang ni membincangkan benda yang bermanfaat saja. InsyaAllah akan dikongsikan bersama. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu plan hibah murah. Kalau boleh saya share kat sini, kata apa, pihak Etika Takaful telah mengeluarkan satu plan hibah murah ni yang kata apa dia, iaitu plan Mawadah 2. Saya pun satu juga. Mawadah dah dua version dah maksudnya. Dah ada 2 versi itu Mawadah 2. Di mana apa yang saya tahu ni apa yang kita boleh share kat sini, ia menawarkan kata apa, hibah yang sangka perundangan yang besar, iaitu seminimum RM100,000 dan boleh mengambil 3 kali ganda sampai RM300,000. Ya Allah besarnya. Dan kenapa dipanggil plan hibah murah? Nanti saya akan kongsikan juga sekali lagi. Saya akan juga lebih apa guna yang ni kan, advisor kita ni. Jadi kata apa, dia kata apa, dengan harga caruman yang murah. Betul tak? Betul kan? Jadi mungkin yang bertanya di luar di sana, siapa yang boleh sertai plan Mawadah ni, dan bagaimana cara orang kata apa, nak orang kata apa, menyertainya, buat manfaat dia begitu besar dengan sumbangan caruman yang murah dan menawarkan kata hibah sehingga minimal RM100,000. Jadi yang ni saya nak tanyalah, biasa pakai apa tapi bagi saya lah ya. Saya nak tanya pada yang ni. So bila kata benda ni bagus, benda ni bermanfaat, mendatangkan faedah yang banyak, menawarkan hibah yang besar, jadi siapa, golongan-golongan mana yang boleh menyertai? Dengan cerita ada special yang boleh join kan yang ni kan? Alhamdulillah sampai kat luar sana boleh fokus pada yang ni untuk terangkan siapa golongan-golongan yang boleh menyertai Mawadah 2 ni. Terima kasih Encik Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton semua, tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama kita pada petang ini. Okey, soalan Encik Farid tadi adalah
ciri-ciri ataupun kelayakan seseorang yang ingin menyertai plan Mawadah 2 ini. Okey. Saya kategorikan kepada 4 ciri-ciri ya. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah umur. Kita akan melihat daripada segi umur, iaitu untuk menyertai plan Mawadah 2 ini mestilah seorang lelaki ataupun perempuan yang berusia 30 tahun sehingga 70 tahun, iaitu 70 tahun adalah kita mengira hari jadi hadapan, maksudnya umur hari jadi akan datang. Jadi saya bagi contoh, sekiranya tuan-tuan atau perempuan yang berumur 69 tahun, maka boleh menyertai plan Mawadah 2 ini kerana kita akan mengira umur tuan-tuan dan perempuan pada hari jadi berikutnya, iaitu 70 tahun. Okey, contoh lain pula, okey, sekiranya tuan-tuan dan perempuan berusia 70 tahun, jadi usia hari jadi akan datang tu adalah 71 kan? Okey, 71 jadi tidak layaklah untuk menyertai kita punya plan Mawadah 2 ini. Okey, itu adalah ciri pertama, iaitu umur. Okey, ciri yang kedua adalah warga negara, iaitu warga negara Malaysia. Of course, warga negara Malaysia yang berumur 30 hingga 70 tahun tadi layak menyertai plan Mawadah 2 ini. Okey, kemudian ialah warga negara PR lah kita panggil ya. Pemastautin tetap, maksudnya pemegang IC yang berwarna merah tu kan, yang berwarna merah tu pun layak juga untuk menyertai Mawadah 2 ni. Alright. Okey, kemudian adalah warga negara Singapura ataupun Brunei yang bekerja dan menetap di Malaysia pun boleh menyertai plan Mawadah 2 ini. Okey, itu kelebihannya. Okey, kelebihan lain pula, maksudnya kelayakan lain selain daripada umur, warga negara tadi yang kita ada 3 kan, warga negara Malaysia, PR dan juga Singaporean ataupun Brunei. Yang ketiga adalah sakit, orang sakit. Maksudnya sesiapa sahaja yang sakit memang dah disahkan penyakit boleh menyertai plan Mawadah 2 ini kecuali ada 6 penyakit yang tidak, maksudnya kita tak boleh lah untuk menyertai Mawadah 2 ini. Apa 6 penyakit tu? Okay, saya beritahu. Yang pertama adalah kanser. Sekiranya tuan-tuan atau perempuan menghadapi kanser, tidak layaklah untuk menyertai plan Mawadah 2 ini. Yang kedua adalah penyakit jantung. Yang ketiga adalah sakit buah pinggang. Yang keempat adalah stroke. Yang kelima adalah sakit cerebrovaskular, iaitu berkaitan dengan otak lah. Okey, yang keenam adalah diabetes. 6 penyakit ini sahaja yang tidak layak untuk menyertai Mawadah. Selain daripada 6 penyakit ini, tuan-tuan dan perempuan layak untuk menyertai plan Mawadah 2 kita. Alright, itu adalah ciri-ciri yang ketiga. Alright, ciri-ciri yang keempat adalah sekiranya tuan-tuan atau perempuan pernah di-reject oleh takaful sebelum ini, mungkin ada masalah BMI ke kan, terlebih berat, so tak boleh nak ambil mana-mana polisi daripada takaful, inilah peluang keemasan yang tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan plan perlindungan kita ni. Alright? Okey, itu sahajalah kelayakan. Maksudnya saya ulangkan lagi sekali tadi, maksudnya ada 4, iaitu kita tengok umur, iaitu 30 hingga 70 tahun. Kemudian kita tengok warga negara tadi. Yang keempat, yang ketiga tadi adalah orang sakit. Maksudnya selain daripada 6 penyakit tadi, semua boleh menyertai Mawadah. Dan juga yang keempat tadi itulah. Yang keempat ni tadilah. Okey. Wah, maknanya saya tertarik juga. Memang kalau kita rakyat Malaysia ni semua boleh menyertai dan memang ni tak difokuskan kepada di bawah umur. Tadi had minimum umur ada 30 tahun sehingga 70 tahun. Ya Allah, kalau yang normalnya biasanya 59 tahun, betul tak? Ini bayangkan usia yang di usia warga emas 70 tahun tu masih boleh menyertai plan Mawadah ni. Plan Mawadah pun bukan untuk simpanan kita, betul tak? Simpanan lah, tapi dia memberikan satu keistimewaan untuk mewujudkan hibah yang besar mana kita berikan kepada waris-waris kita nanti. Bayangkan umur 70 tahun boleh menyertai. Yang paling saya suka lagi, betul yang ni, iaitu orang yang telah reject. Orang telah di-reject oleh takaful ataupun insurans masih boleh apply lagi. Lalu apa alasan lagi? Orang kata kelayakan yang sangat longgar untuk kita menyertai plan Mawadah ni. Jadi
Yang ni lah. Bila kata tadi, yang ni kita itu kelayakan orang menyertai mana daripada umur 30 sehingga umur 70, warga negara, PR dan sakit tadi. Bagaimana pula macam yang ni kata dia murah kan? Macam mana plan ataupun kata apa fungsi ya plan wadah ni yang ni kata tadi plan murah tapi memberikan hibah yang besar. Okey, ni boleh bagi contoh ke atau macam mana? Boleh ke? Okey. Soalan Cik Farid tadi, apa yang dikatakan dengan pelan hibah murah? Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di slide ni. Alright. Ini adalah contoh mawadah dua yang diambil oleh lelaki berumur 30 hingga 35 tahun. Dan lelaki ini memilih perlindungan sebanyak RM100,000 dan pembayaran sumbangan bulanan hanyalah RM62 sahaja. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan perlindungan tinggi tapi bayaran sumbangan adalah rendah ataupun murah. Jadi kat sini kita boleh lihatlah lelaki berumur 30 hingga 35 tahun. Alright. Perlindungan yang saya sebutkan adalah sekiranya lelaki, kita bagi contoh lelaki inilah kan. Okey, contohnya lelaki ini meninggal ataupun TPD iaitu sakit hilang upaya kekal menyeluruh. Hilang upaya kekal ataupun menyeluruh, waris dia akan menerima RM100,000. Sedangkan lelaki ini hanya membayar sumbangan bulanan serendah RM62 sahaja. Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Lelaki berumur 36 hingga 40 tahun memilih hibah perlindungan hibah sebanyak RM100,000 dan caruman sebulan adalah sebanyak RM66. Okey, di sini apa yang istimewa yang saya nak nyatakan, yang nak saya kongsikan adalah kita membayar sesuatu risiko tu mengikut umur kita. Katakan saya bagi contoh seseorang yang berumur 30 tahun, risiko dia tak sama dengan seseorang yang berusia 50 tahun. Jadi yang bestnya mawadah ni, yang bagus dan istimewanya mawadah ni, kita membayar sumbangan bulanan itu mengikut umur dan risiko kita. Alright. Okey, kemudian yang perempuan, bagi wanita pula yang berusia 30 hingga 35 tahun memilih perlindungan sebanyak RM100,000 dan sebulan hanya mencarum ataupun sumbangan sebanyak RM40 sahaja. Paling murah kan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi nasihat saya adalah dapatkan segera mawadah dua ini di awal usia 30-an supaya kita dapat mendapatkan perlindungan yang banyak dengan harga yang lebih murah, lebih rendah. Oh, itulah maksudnya kita bayar ataupun caruman tu sumbangan itu berdasarkan kepada risiko kita masa kita muda, kita murah. Maksudnya kalau kata kita dah meningkat usia, kita akan bayar lebih mahal lah. Jadi memang kata prima wadah ni elok diambil di masa umur muda-muda macam ni. Kata paling yang paling minimal lah 30 tahun. Ada 30 tahun ni kita dah buat dah. Tak kira lah kita ada plan macam-macam, betul lah kita ada plan pernah mungkin existing client takaful sendiri, ada plan takafulnya. So kurang-kurangnya dapat juga kita mewujudkan satu lagi plan, iaitu plan mawadah dua ni untuk jaminan hibah kepada kelangsungan hidup waris-waris yang ditinggalkan lah. Memang kalau kata negara maju seperti Jepun ini info lah, just sharing dengan orang yang ni lah kan. Mana negara maju seperti Jepun, United Kingdom, seorang individu boleh memiliki lebih daripada satu polisi. Jadi tak ada alasan lagi kalau kita nak ambil apa lagi dengan ditawarkan harga yang lebih murah. Apa RM40 tadi? Kalau wanita RM40, kalau lelaki serendah RM60 saja. Kalau kita bagikan, kalau RM40 satu hari berapa ringgit? Dalam RM1.30 saja satu hari. RM1? Cerita gigi je RM1 lebih macam ni kan. Ataupun kalau saya untuk beli gula-gula anak lah, itu pun demand lebih anak saya dia makan gula-gula yang mahal, Ferrero Rocher dan sebagainya dah lebih mahal.
Bagian ni okey. Bagus bagus itu maksudnya daripada murah pun kita berwujudkan hibah yang lebih tinggi. So kalau kata pula bila kita kata sebut plan ni mawadah dua, maknanya dia ada mawadah satu. Betul tak? Mawadah satu maknanya mungkin kata apa, atas respon yang baik daripada pelanggan di atas plan mawadah satu ni, ataupun memberikan manfaat yang banyak, ataupun orang berebut-rebut nak join dengan cerita ini pun terhad kan nak masuk mawadah. Nanti yang akan cakap kan berapa kata apa, masa dan juga polisi yang nak kata yang boleh menyertai mawadah. So kata mawadah ni plan satu. Mungkin ataupun adakah yang ni sendiri ataupun pihak takaful ataupun bukti yang benda ni dah pernah diklaim atau pernah mendapat manfaat. Ada orang manfaatkan. Ada kan? Jadi mungkin yang ni boleh kongsikan. Share lah. Okey, seterusnya, okey. Sebelum saya terlupa yang Cik Farid ingatkan tadi berkenaan dengan polisi. Polisi ini sangat terhad ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya keluarkan sebanyak 5,500 sijil sahaja dan tempoh pun tak lama. Sehingga 31 Disember 2020. Kita ada dalam masa beberapa hari lagi, so cepat-cepat dapatkan supaya kita tuan-tuan dan puan-puan dapat menyertai mawadah dua ini. Okey, saya bagi satu ilustrasi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh senang faham. Okey, saya bagi contoh, ini adalah Encik Azri yang berusia 40 tahun dan telah memilih perlindungan sebanyak RM100,000. Okey, Encik Azri telah bermula menyumbang untuk plan mawadah 2 ini ketika usianya 40 tahun dan perlindungan selama 40 tahun iaitu sehingga usia Encik Azri 80 tahun. Okey, manfaat yang pertama di sini adalah Cik Azri tadi dah memilih RM100,000 perlindungan hibah kan. Okey, sekiranya berlaku kematian disebabkan sakit kepada Encik Azri, so pewaris ataupun penerima hibah akan menerima RM100,000. So sekiranya itu adalah disebabkan meninggal disebabkan sakit. Okey, sekiranya berlaku TPD, maksudnya Encik Azri di sepanjang tempoh ini dia dah mencarut, dia disahkan TPD, maksudnya stroke ataupun hilang upaya kekal menyeluruh. So duit RM100,000 tu akan dapat kepada Encik Azri sendiri. So duit itu yang akan digunakan oleh Encik Azri untuk membayari kos-kos rawatannya, nak beli pampers ke, nak beli ialah orang lumpuh terbaring terlantar, katil special, tak katil macam orang biasa, tilam apa semua. So kos-kos itu semua boleh menggunakan duit yang RM100,000 tadi. Okey. Yang sini adalah manfaat kematian sekiranya Cik Azri meninggal disebabkan penyakit. Okey. Sekiranya Encik Azri meninggal dunia disebabkan kemalangan di dalam Malaysia. Jadi pewaris ataupun penerima hibah akan menerima 3 kali ganda daripada amount yang Cik Azri dah pilih tadi. Katakan Cik Azri tadi telah memilih RM100,000 sebagai hibah. Jadi sekiranya berlaku kematian disebabkan kemalangan, waris ataupun penerima Encik Azri akan menerima RM300,000. Itu sekiranya berlaku kemalangan di dalam Malaysia. Sekiranya Encik Azri meninggal disebabkan kemalangan di luar negara, contohnya Encik Azri pergi bercuti ke ataupun outstation disebabkan kerja, di tengah-tengah travel tu tiba accident dan meninggal. So Encik Azri akan meninggalkan hibah kepada penerima hibah tu 4 kali ganda. Maksudnya pewaris atau penerima hibah tersebut akan menerima RM400,000. Okey. Kemudian adalah manfaat allowance ihsan. Yang ini senang kita faham adalah allowance pengebumian. Jadi, pengebumian sebanyak RM3,000. Okey, saya bagi contoh. Sekiranya Encik Azri meninggal disebabkan sakit, okey, dia akan pewaris dia akan memperoleh RM100,000 campur dengan RM3,000. Itulah yang pewaris ataupun penerima hibah Encik Azri akan dapat. Okey, next adalah bukti.
Okey, ini adalah bukti daripada etika family sendiri di mana pada program yang pertama iaitu Mawadah yang pertama ada klien kita ni adalah seorang technician leave. Okey, technician leave ni dia telah memberi sumbangan, telah menyertai Mawadah Mawadah pertama. Jadi dia telah memilih perlindungan sebanyak RM100,000. Okey, satu hari ketika sedang arwah technician ni bekerja, tiba-tiba lift jatuh daripada atas ke bawah sedang dia tengah baki-baki lift yang rosak tu. Jadi berlakulah kematian disebabkan kemalangan. Kemalangan tuan-tuan dan puan-puan jangan confuse. Bukan sebab aksiden melanggar kereta dekat jalan raya je. Okey, jatuh lift, jatuh bilik air, tiba-tiba meninggal, itu pun kita sebagai kematian aksiden. Jadi waris tadi telah pun dapat RM300,000 disebabkan technician lift tadi meninggal. Sedangkan dia hanya bayar dalam beberapa bulan sahaja. Bila dia dah meninggal, dia dah ambil RM100,000 pelan hibah tu disebabkan kemalangan 3 kali ganda kan yang saya sebutkan tadi. Yes, RM300,000 waris dah dapat, dah boleh melangsungkan kehidupan seterusnya. Okey, kemudian RM5,000 yang bawah ni, RM5,000 untuk pelan Mawadah yang pertama. Allowance ihsan ataupun allowance pengebumian yang kita berikan adalah sebanyak RM5,000. Okey, sekarang untuk Mawadah kedua macam yang saya terangkan tadi, allowance pengebumian tu hanya RM3,000 sahaja. Alright, itu sahaja perkongsian saya. Jadi untuk apa yang saya boleh simpulkan mengenai program mengenai plan Mawadah 2 ini, pelindungan hibah ini sangat penting untuk kita semua. Sesiapa sahaja digalakkan ataupun saya nasihatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua memperoleh ataupun menyertai plan Mawadah 2 ini. Kerana ianya sangat penting. Tak kira siapa, contohlah macam tuan-tuan dan puan-puan kata, saya tak ada harta. Macam mana saya nak buat hibah apa semua? Okey, tak ada harta itulah yang kita akan wujudkan hibah ni sebagai harta tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan tak ada harta. Bila berlaku kematian ke atas diri tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tinggal untuk waris, apa yang tinggal untuk orang yang tuan-tuan dan puan-puan sayang, tak ada apa. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyertai plan Mawadah 2 ini, automatik sekiranya berlaku kematian ke atas diri tuan-tuan dan puan-puan, dah ada sejumlah wang minimum RM100,000 kepada penerima hibah ataupun waris tuan-tuan dan puan-puan. Sangat untungnya keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Sekian itu sahaja. Conclusion betul tak ada harta lah, kita masa ni lah kita mewujudkan harta hibah je lah. Betul juga kan, betul lah kelangsungan hidup. Kalau kita tak berharta, mana kita dah wujudkan RM100,000, dengan RM100,000 tu banyak boleh kita banyak macam-macam boleh buat. Nak settlekan hutang rumah, hutang kereta, hutang motor. So anak-anak isteri kita pun kalau dia ramai isteri lah, kalau seorang isteri tu seorang isteri tu bukan empat ya. So mana bagus sangatlah plan Mawadah ni, maksudnya yang ni dah lah umur orang kata apa, orang yang sakit boleh masuk, orang yang dah di-reject boleh masuk, dapat manfaat yang banyak lagi. Mungkinlah banyak orang bertikaikan ia ada beri perlindungan, tidak ada simpanan, tapi ini sekurang-kurangnya ialah you tak buat simpanan, you wujudkan simpanan ataupun wujudkan hibah selepas kita meninggal dunia kepada waris kita. Sekurang RM100,000 tadi macam yang dia cakap, settle hutang boleh, untuk kelangsungan hidup dan sebagainya. Sekali lagi cara kita menguruskan risiko kematian dan kemalangan kita tak tahu bila akan jadi. Sangat tertarik sekali. Orang muda, orang tua pun boleh kemalangan. Betul? 4 kali ganda kalau di luar negara tengah naik, katalah pergi New Zealand kan, saya pergi New Zealand. New Zealand, mana saya tengah naik kabel car tu, kita jatuh daripada kabel car yang ada ais tu,
ditakdirkan kita meninggal dunia, ini sekurang-kurangnya dapat juga lah waris kita RM400,000. Memang sangat-sangat berbaloi sekiranya kita bandingkan dengan apa yang kita carumkan atau apa yang kita bayar setiap bulan. Sekali lagi terima kasih kepada Yani, salah seorang advisor baru sangat baru di dalam Warhamna Consulting Group ni. Jadi memang alhamdulillah lah, saya sebenarnya berbangga dan Warhamna sendiri ada advisor seperti Yani. Untuk kita sama-sama boleh konsultkan, boleh berikan himat orang kata apa, nasihat mengenai sekali lagi lah, kalau kata nak tahu, Warhamna Consulting Group menawarkan perkhidmatan untuk dari segi Islamic Financial atau kewangan Islam dan pengurusan harta pusaka. Jadi kalau penonton-penonton AV di luar sana nakkan komen ataupun nakkan follow, share, like kami di FB sendiri di Warhamna KDIB. Kalau kalian di IG, di Instagram kami ada di Warhamna _by_Azna. Azna. Dan kalau kata bagi YouTube, boleh subscribe YouTube channel kami di Warhamna Consulting Group. Itu kalau kata di laman di Maya, di online. Bagaimana kalau kita nak secara fizikal, nak jumpa sendirilah Cik Farid yang handsome kan? Yang handsome tu, ataupun nak jumpa sendiri dengan Puan Yani, boleh datang ke kami punya office. Pejabat kami kalau HQ berada di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Kita ada dua branch, iaitu yang pertama, satu lagi branch di Shah Alam, iaitu di Subang Bistari. Dan yang terbaru kami ada di Cyberjaya, iaitu di Co-Place 1. Boleh datang, boleh jumpa. Kalau kata di Putrajaya, di Cyberjaya tu kita berjumpa dengan kami pengurus di sana, iaitu Encik Saiful, dan juga ada Akmal. Dulu 2-3 minggu tu ada Akmal membuat FB Live. Kalau nak jumpa saya, nak jumpa kata apa advisor tu di Kuala Lumpur, macam Puan Zarina, AD kita, ada Puan Izina sendiri, bos kami, datang ke HQ. Saya pun ada, dan Yani, insyaAllah Puan Yani pun ada, dan minggu lepas ada Sobia, kita jumpa. Ramai lagi orang kata apa, advisor yang you boleh jumpa, you all boleh jumpa. Okay? Dan bagi penonton-penonton AV yang di luar sana yang ingin menjana income, mendapatkan pendapatan mungkin di musim-musim COVID ni, kena buang kerja ataupun penganggur terhormat lah kata sekarang, boleh datang kata nak mencari income atau untuk kita mendapatkan income lebih sebagai part time atau full time. Sertailah program kami itu dual income untuk memenuhi kekosongan advisor dari segi Islamic Financial dan juga pengurusan harta pusaka. Boleh. Dan saya pun kata apa yang dah kira lama lah saya ni kan, nak dapatkan orang-orang baru. Seperti Yani. Mana Yani ni? Yani, Yani pun boleh datang. Datang. Yani baru lagi dengan orang kata apa Warhamna. Tapi sangat petah kan. Rasanya penduduk AV pun sangat bersetuju, sangat fasih apa dengan ilmu yang kita kongsi bersama, dan kita dalam Warhamna ni satu family pun. Ini pun boleh anggap saya sebagai abang, ada orang panggil saya pakcik, tak apa, tak ada masalah. Saya boleh je boleh kongsikan. Dan siapa yang berminat, bolehlah hantar email di hrrecruitment@warhamna.com. Ataupun hubungi kami punya HR, iaitu Encik Fai di talian 011-1635-4778. Saya ulang balik, Encik Fai 011-1635-4778. Jadi kebetulan yang ada kat sini, saya nak tanya. Macam Yani sendirilah, mungkin barulah, kata baru sebulan baru sebulan mengikuti Warhamna Consulting Group. Apa yang menyebabkan Yani ni rasa macam seronoklah, macam aku nak join atau boleh, kalau kata jebak tak ada lagi, boleh menyertai menjadi orang kata warga Warhamna Consulting Group ni. Okey.
kenapa saya nak join Warhamna ni adalah kerana sebab saya lebih suka berkongsi ilmu keuangan dengan keluarga, rakan-rakan, orang-orang sekeliling saya dan juga kalau boleh seluruh rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan semua. Betul ya? Itu moto kita tu. Menjadi pilihan utama rakyat Malaysia. Ya Allah, okey. Betul. So saya boleh berkongsi ilmu kewangan saya dengan anda semua. Jadi sesiapa saja yang ingin membuat pelan hibah ke, simpanan ke, pengurusan harta pusaka apa semua, boleh juga berurusan dengan saya, Puan Yani di 017 597 2750. Lagi sekali? 017 597 2750. Okey, memang kita suka sekarang saya katakan sharing is caring. Jadi kami jangan risau, warga-warga Warhamna sini kami punya kalau kata admin kami pun ada AB, ada Aisyah, ada Cik Fah, itu sangat friendly, sangat membantu. Dan kami punya leader-leader sendiri Puan Zarina dan bos kami sendiri Puan Izlina sangat-sangat membantu. Dah tak kena ikut ilmu pun. Dictionary kita tu dia boleh membantu. Jadi sesiapa yang boleh nak join, orang kata menjadi warga Warhamna Consulting Group, boleh datangkan resume dan sebagainya. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua, para penonton, tuan-tuan dan puan semua. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi macam biasa hari dan waktu yang sama, hari Rabu pukul 3 petang bersama dalam program 15 minit bicara kewangan bersama Warhamna. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.